Saya dengan isteri saya berjalan-jalan di sekitar Batu Buruk. Saya lihat anak muda duk hisap shisha, berkebuk-kebuk asap. Adakah hukumnya halal? Nah, hukum dia sama dengan rokok. Kebanyakan ulama mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan makruh. Bila makruh tu? Kalau tidak ada di khalayak ramai dan tidak merosakkan kesihatan dia. Kalau di khalayak ramai menjadi fitnah. Bahasa umat Islam ini buat benda yang tidak baik, yang tidak molek. Betul. Kebanyakan ulama mengatakan haram. Ni molek budak-budak puang. Budak puang, laki boleh tahan kira lagi, laki puang ngebuh dapur ogah buh atas meja. Dan masih berlaku sekarang ini. Di Terengganu kita ini, di bandar kita ini. Tidak ada tindakan apa-apa pada benda itu merosakkan pandangan orang luar kepada negeri kita sendiri. Apa kelebihan letak daun bidara mandi dan fiqh dalam fiqh Islam? Daun bidara mandi. Daun bidara kan orang buh dalam air mandi yang dia wangi ke tak daun bidara? Wangi tak? Kalau wangi, dia mana mewangikan mayat. Mewangikan mayat ketika urusan tajhis mayat, hukumnya sunnah. Kalau dia membuat jadi tahan macam kapur baru dan sebagainya, jadi tahan mayat, maka itu pun dikira baik. Karena itu kapur baru dan daun bidara daripada zaman Nabi lagi diletakkan dalam air mandian. Mayat itu lebih tahan, maknanya dan kadang-kadang kalau mayat yang jenis pohu, dak dang nak bau, nak tanang, bau hamih dah. Akan jadi umpatan orang dan sebagainya. Maka kalau dia itu dapat memberi ketahanan pada tubuh mayat, maka gunakan itu menjadi sunat. Tapi bukanlah tahan sampai bertahun-tahun. Kerana mewangikan keadaan mayat, sama ada pada kapannya, pada mayatnya, hukumnya sunat. Bahkan dalam bab kain kapang, sebelum kita kapang mayat tu, Nabi kata jamiru akfanakum salasan. Ambil benda wangi, bakar, bukhur ke apa, minyak ke wangi, perasak atas kain kapang. Bukan bomau nak suruh wangi. Faham? Wangi maka baru si mati. Kerana Nabi suka kepada perkara wangi dan malaikat suka yang wangi-wangi. Faham? Kita tak suka wangi-wangi, suka hak busuk kohong. Dalil bila orang Allah minyak atas, tak main minyak atas. Tak main minyak atas, tak pergi. Tapi kalau dia kenyek pijak, dia cium. Tak apa sihat otak. Faham tak? Kalau jirit air tayammuna, cium. Faham tak? Tu jenis kita tu. Orang Allah minyak wangi, tak main minyak wangi cara apa? Nabi kata kalau orang Allah kita wangian, jangan tolak. Tapi dah tak ngaji, dia apa kita? Dah tak ngaji. Macam tikus kita, tak ngaji. Tikus ngaji tak? Faham lagi? Orang Allah minyak wangi tak? Tapi kalau jirit tik ayam, dia tengok dah tik ayam selepan kena ditumik. Tiung ambil dengan tangan. Munah. Patut jilat. Masing kedok. Tak cerdik tu. Jadi biar wangi. Orang nak ke wangi. Apakah kelebihan mandi air hujan? Pula dah. Air hujan yang ini yang turun dari langit itu barakah. Maka bukan maknanya kita kelebihan dapat pahala 50 ganda dan sebagainya. Barakah. Wa anzalna minas samaa'i maa'a, dan kamilah yang menurunkan kata Allah atas kamu sekalian akan air hujan. Bini saya hari ini minta cerai dengan saya. Saya bagi tahu A dia lawan B, saya suruh hormat saya. Dia jawab awak yang tak betul. Apakah doa nasihat di Tuan Guru untuk masalah ini? Bini dia tak hormat ke suami. Suami kata bini minta cerai gini. Dia gini, bila kita berkahwin, jangan kita kata jodoh kita tu sampai mati. Sebab tu bila kita pergi kat orang kahwin, Nabi larang wala takulu, jangan kata apa benda ni, semoga kekal ke anak cucu.
Nabi kata jangan kata gitu. Nampak? Bil baqa wal banin wala taqulu kazad. Jangan kata gitu, bil baqa wal banin, kekal sampai ke anak cucu. Jangan kata gitu. Kata gini, barakallahu alaikuma. Kata berkat Allah atas kamu berdua. Kenapa? Kerana jodoh bukan makna kekal. Nah, atas ketentuan Allah. Ada Allah jodohkan sehari, ada orang nikah sehari, itu cerai. Ada orang nikah seminggu, ada orang setahun, ada orang 10 tahun, ada orang sampai mati. Faham lagi? Jadi kena ingat, bila kita kahwin, sekarang ada isteri ada suami, jangan kita yakin sampai bila-bila. Nampak tak? Ada kalanya Allah kehendak sekejap saja. Faham? Kerana kita ni ikut perancangan Allah. Maka bila berlaku perceraian, benda tu benda biasa je, bukan benda pelik. Cuma Allah tidak suka. Inna abghadal halal min Allah at-talaq. Nabi kata benda yang boleh, benda yang halal, tapi Allah tak suka, iaitu talak. Faham lagi? Cuma orang perempuan kalau dia minta cerai tanpa jahat suami dia, maka dia tidak cium bau syurga. Nabi kata ayyuma mar'atin sa'alat talaqan min zawjiha, mana-mana isteri yang minta cerai daripada suaminya min ghairi ba'si, dengan tidak ada jahat apa-apa, faham? Maka al-jannatu faharamun 'alaiha jannah, maka haram atas perempuan itu syurga. Haram syurga. Syurga tu haram. Maksud haram syurga ini, dia masuk neraka. Walaupun lepas pada dia cerai, minta cerai tu, dia kahwin dengan lelaki kedua, dia jadi isteri solehah, tak juga masuk neraka juga. Faham lagi? Kerana dia telah dosa dengan suami pertama. Mu jangan ingat mu minta cerai jahat dengan suami pertama, lepas tu suami mu cerai kali kedua mu berkahwin mu jadi solehah. Tuhan apung hak suami dulu. Dak. Lagi suami dulu dak maaf, dak apung masuk neraka. Faham tak? Hak mu baik dengan suami kedua ni, lepas tu baru dapat syurga. Faham tak? Kena minta maaf kau dengan duda mu itu. Mu minta cerai dengan dia itu, mu jahat dengan dia itu. Walaupun lepas ni mu jadi bapak wali dah puang, dak leh kau. Dak sesar juga dengan lelaki lama. Nampak? Haram atas perempuan itu syurga. Maksudnya masuk neraka, go to hell. Malaikat 5 perkara dia boleh minta cerai, tak berdosa. Yang pertama, suami tak beri nafkah. Yang kedua, suami larang buat yang wajib, larang tutup aurat, larang sembahyang jemaah, larang sembahyang 5 waktu, larang puasa Ramadan. Yang ketiga, suami suruh buat yang haram. Suami suruh isyak minum ketung, suami suruh buka tudung, pakai seksi-seksi, tubik bandar, faham lagi? Dedah aurat. Yang keempat, kena dera, terajang, luka-luka, faham? Yang kelima, kena penjara 3 tahun dan ke atas. Nak dah? Ni suka-suka dia kenang ke laki dan tak cerai laki ni. Nah, tepatnya neraka dah kat ni. Boleh tak kita letak gambar ulama di dalam rumah? Masalah meletakkan gambar makhluk bernyawa sebagai perhiasan di dinding, jumhur ulama mengatakan haram. Sama ada gambar ulama, gambar tok guru, gambar ustaz, gambar raja, gambar nikah, gambar sanding, gambar convocation, haram. Malaikat dia letak di dinding itu untuk belajar. Contoh di tadika, di pasti, di sekolah, di universiti, di kolej kan dia banyak gambar. Itu untuk belajar, itu tidak termasuk larangan. Betul tak? Tapi sebahagian ulama, bukan jumhur, sedikit mengatakan jika ulama itu bila orang pandang mukanya ingat pada akhirat, dibenarkan. Dan jika raja itu dia adil dengan rakyat, bila orang tengok gambar raja di dinding rumah dia, orang ingat pada keadilan, dibenarkan. Ada juga memberi pandangan. Jadi ada berlaku khilaf juga. Faham? Adapun gambar standing, gambar apa, tak payah. Ni gambar standing tahun 63 standing. Apa kerok tinggal sikit lagi gambar, banyak kering pada gambar. Faham? Bawa gambar standing, gambar degree tu bubuh dalam album. Orang mari raya waktu baik tengok amal-amal. Elokkan daripada menjadi perhiasan dinding. Tapi jangan kita kerah dalam bab ni. Ni bukan perkara mungkar. Perkara mungkar ini haram dengan ijma'. Hak ni ada khilaf. Faham lagi? Jangan nebeng pula balah. Bagaimana kita nak hilangkan was-was ketika berwuduk?
Kita niat basuh muka, basuh tangan, siapa tang sapu kepala ni mari cocok. Mu basuh muka tadi air kena dulu ke, muka ke niat masuk dulu. Kita pun sudah. Basuh mula muka. Tu yang Nabi berwuduk air secupak. Kita berwuduk selori. Faham? Sekali dia mari dengan kolah-kolah habis licin. Nah, orang yang waswas murid syaitan. Dia ditipu oleh syaitan dan dia taat pada syaitan. Caranya begini, ambil molek-molek 3 kali belaka. Mula-mula bismillah. Kalau dalam jambang baca luar. Basuh tangan, buat basuh tangan. Tulis nombor lah apa, bukan gambar demah. Basuh tangan, koma, masuk air ke hidung, basuh muka. Masa nak niat basuh muka ni ambil air ataupun buka paip ujang, tadah biar kena gitu. Dalam hati aku niat berwuduk. Faham? Supaya kat gi dia nak mari cocok setan, dak menang dia dah. Aku niat berwuduk dalam hati. Faham? Batu gonyoh biar kata jangan nebeng sangat, hak bahagian luar saja. Basuh tangan biar lebih pada siku, muka ni biar sampai bawah tekak atas kepala, sapu kepala, sutih kepala sapu, telinga buat 3 kali luar dalam, basuh kaki ujung jari, selak-selak celah jari sampai ke betih, bukan kulali, sampai ke betih pasal muwaswah. Kayak gini ke cocok ni kena redak dasar layang. Faham? Biar tak sah mayang tak apa, terus pergi semayang. Dia kata tak sah mayang tak betul. Biar tak sah pun aku memang jenis tak sah mayang kau. Ni dak kayak gini tak sah Allah. Faham? Lah pak tua. Orang tayak awal dah dia lepau duduk kolah. Lemah gitu, kaki apa bekak habis pecah. Jadi masuk ulat air. Ada orang mandi junub 4 jam dibuang dari asrama. Budak lagi muda 17 tahun buang asrama. Kerana asrama tu satu bilik air untuk 24 orang dibagi dah. 2 bilik air 48 orang. Dia satu bilik air dia seorang. Dia masuk kopak setengah pukul 6 tak lebih lagi. Berjam-jam. Pernah keluarga dia tengok dia tidur terus dalam bilik air. Letisan, tak nak layang. Habis basuh gonyoh kaki dia kata air tak kena pula masa niat. Tengah-tengah gonyoh siku dia kata tadi mu kata niat kediang daripada air kena pula. Kesak dah, sesat dah mandi pakai sejar dah kain sahang. Tak, dia kata bukan niat mandi junub, niat wuduk. Gostang pula. Duduk seorang boleh tahan kira kalau duduk mohrat. Tahu tak? Kalau tupang rumah tua-tua, pukul 3 pagi masuk dah. Tua-tua kata bagus nak tu mayat tajuk sengang. Faham tak? Padahal was-was kawan tu. Benda 7 suku dak lebih ni. Tua-tua junub juga. Faham lagi. Nah, jadi rohok tayamum tua-tua bagi tu. Jadi bodoh jangan layang. Habis wuduk dia kata tak kena air, tak ada layang. Mu niat tadi bukan mu niat wuduk. Jasa layang terus pergi semayang. Tu cara dia. Mu pergi layang. Layang jadi anak buah dia. Padang sedap dia tipu dia. Soalan seterusnya. Apa hukum orang dengar azan tapi tak pergi masjid? Maka dia dapat 1 pahala kalau semayang di rumah. Orang pergi semayang di masjid dapat 27. Kalau kita ni orang ambil kerja, minta awak boleh kerja dengan saya ni nak dapat kerja gini gajinya nak 1,000 ke 27,000. Mana kita nak? Majikan kata awak berjaya kerja dengan syarikat kami ni. Gaji pilihan nak 1,000 sebulan ke 27,000. Kita kata bukan 28. Faham lagi? Nak banyak lagi. Tapi kalau pahala nak sikit. Faham? Tak apa sihat. Dah kalau pada doa orang ngajar tak pergi, berdosa. Bunuh tikus rendam dalam air, boleh tak? Tak boleh. Suruh katok. Sekali katok yang mematikan. Tak teramak nak katok, lepas dalam hutang. Jangan lepas rumah jiran. Faham lagi? Sakit hati kawan tu lama dah. Kingundinya pasal yang buh tikus. Faham lagi tak boleh. Jangan sampai gitu. Buh dalam hutang. Saya mandi telanjang. Oh dia tanya ni. Lepas tu saya terus ambil semayang. Apakah hukumnya? Hukumnya mandi telanjang harus. Tapi kalau wuduk pergi telanjang,
Setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Itu dua pandangan. Dan memang tak comel. Patutnya dah habis mandi tu pakai kain sahang atau lap-lap kat tualet kejap, ambil wuduk. Kerana kita telanjang untuk mandi itu memang orang munasabah. Kita nak sampaikan air pada badan. Adapun wuduk apa mungkin telanjang. Macam nak kepit kuku telanjang. Tengah-tengah pakai baju, lepas tu ayah gigi telanjang. Bang, apa telanjang? Nak kepit kuku. Apa tak pun sehat lelaki aku kata. Nak kepit kuku apa jalan telanjang ni. Faham? Gitu je dengan orang wuduk telanjang. Dan lagi pula huduh. Kita duduk nungging koma tu, kita tengoklah cermin belakang. Faham lagi? Macam toyu. Tapi wuduk kita sah. Saya tak ada air semayang, baca Quran dan balik-balik ayat Quran. Jawabnya, orang yang tidak ada wuduk boleh baca Quran. Orang yang tidak mandi junub haram baca Quran. Tak ada wuduk hanya haram pegang Quran. Mushaf. Baca boleh. Baca boleh. Dia tengok di dinding dia baca, tengok depan dia baca. Dia tengok ada orang buka Quran dia baca atau dia hafal dalam hati dia baca. Tak ada wuduk boleh. Yang tak boleh pegang, la yamassuhu, jangan sentuh Quran. Soalan seterusnya, ada orang marah masjid tutup, tidak ada kuliah. Ini orang agama, tunggang agama, tutup masjid. Sekarang masjid buka dah, kuliah 3 bulan dah jalan. Bapa tak mari juga, penuhkan masjid. Gerang sungguhlah manusia jenis ini. Dulu orang cakap dalam TV, dalam radio, orang yang ada kepentingan kepada maslahat orang awam. Tak. Dulu orang yang menyanyi, orang pandai. Dulu orang berlakon, orang pandai berlakon. Dan ni habis kapung boleh nyanyi belaka. Zaman internet. Faham? Nak tunggu orang panggil orang nyanyi, nak panggil dia nyanyi dalam TV, suara macam katok. Nak tunggu orang ajak dia berlakon, dia tak pandai nak berlakon. Berlakon diri dalam TikTok. Dia diri nyanyi, dia boh dalam Facebook, dia diri tengok, dia diri like. Gila akhir zaman. Sebab tu jadi pening habis lah ni. Dulu kita nak sebab sesuatu perkara, kita kena minta dengan surat khabar. Surat khabar setuju boleh masuk cerita kita ni. Lah ni surat khabar diri, tulis-tulis telepoh. Orang pun tengok, lah anak lijah gila babi lu begitu. Faham? Dia nulis cakap ngarut ngabang kali. Nak maki hamu ulama, maki mufti, maki apa. Betul tak? Betul tak zaman ni? Ikut suka nak tulis. Siapa orang boleh tahu lah, dak sihat akal dak ni lah, budak ni jeng. Lah budak ni rosak syirik ni gini. Punah kanuh habis. Jadi dia kata baru ni, kemarin dulu ada orang tunjuk, dia marah agamawan. Dia kata sebab kena semayang jarak-jarak, bola tak payah jarak-jarak. Dia marah, dia buat video. Video gitu sebenarnya dia menunjukkan kebodohan dia sendiri. Yang agamawan ni ustaz-ustaz lah. Yang suruh 1 meter ni ustaz-ustaz ke kerajaan? Dah pergi marah ustaz. Kalau bodoh tu duduk diam, orang tak tahu. Ni mugi cakap lah bodoh pada dia ni. Betul tak? Ustaz apa perih nak pecah tekak nak suruh rapat. Nasihat ke kerajaan. Dia salah ke ustaz pula. Apa benda ni? Ni yang perintah suruh masjid Tok D ni buat 1 meter ni ustaz-ustaz ke arahan dari jabatan? Jabatan kan? Tak apa arah ke agamawan? Ke gila? Cakap jangan siapa jadi kata lah. Siang mak ayah dia tak berjaya mendidik dia menjadi manusia. Macam lembu cakap. Cakap biar bijak. Kalau tak bijak diam. Diam dah. Pasal anda cakap. Ni tak semua orang nak cakap. Semua benda nak tulis. Semua benda nak like. Semua benda nak post. Semua benda nak share. Benda ngarut menunjukkan kita ni tak cerdik. Nak tulis boleh. Biar orang nampak bijak. Ni orang bijak. Cakap gini. Dia ada pula marah ustaz. Bukan ustaz suruh jarang. Suruh buat 1 meter. Kita nak suruh. Daripada awal dulu nak suruh rapat. Dah boleh, tak boleh peraturan. Siapa nak ikut kita? Bukan marah tulis, jangan nampak bahasa mak ayah kita ni gagal mendidik kita menjadi orang. Tak nampak macam orang amal ni, nulis, cakap.
Kalau TikTok cara TikTok popak macam kambing nak kena meleh. Dah apa dak? Dak ke air mok dara mu, dak ke pot dara mu terlibat sama. Anak dara dah ni. Air habis yo. Kalau kita tak kenal Tuhan, Tuhan terima tak amalan kita? Tak terima. Tak kenal. Kita nak atas surat, kenal nama je. Nak atas dana surat nak atas kawan aku lah. Dan apa dia dolah? Nama dolah nama. Dan duduk di mana? Tak tahu duduk di mana. Dan alamat? Tak tahu. Kita dah ingat nama dolah je. Jadi nak tulis surat dolah je. Siapa tak? Dia kata tak boleh budalah ya nama dalah bank dia nama alamat rumah nombor rumah poskod negeri ni. Dak ingat dalah lama 20 tahun dulu dah dak jumpa dia. Siapa dak surat? Cuy jawab siapa dak? Faham? Awal wajib 'alal insan yang awal-awal atas kita ma'rifatul ma'bud, kenal Tuhan kita dulu, summa ta'rif, summa ta'bud, kemudian baru kau sembah dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah, mu kena tahu dulu Allah itu Tuhan yang tiada Tuhan selain dia. Faham? Bukan kenal tu maksudnya kena hafal kitab hak ulama ngajar tu bukan. Nah, ni tak tahu siapa Tuhan. Tak apalah kenal Tuhan pun mayang lagi ya. Kena kenal lah Tuhan. Nah, yang budak kata Allahu Akbar dalam sembahyang itu, Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Dia yang menjadikan segala-galanya. Kena kenal tangga tu. Bukan boleh hurah panjang lebar, tak perlu. Ni pada tahu ke benda. Nah, semayang buat syariat, tidak buat hakikat. Betul semayang, benda. Sembahyang buat syariat, tidak buat hakikat. Hakikat batas semayang. Tak faham? Apakah berdakwah dengan kasar sampai orang tersinggung? Dakwah ni benda maknanya. Dakwah ni ajak orang. Bukan ngajar. Ngajar lain. Ngajar Quran, ngajar apa. Dakwah ni lah. Dakwah ni ajak. Meh pergi masjid. Meh pergi surau. Tu dakwah. Mari masuk Islam. Faham tak? Dakwah tu maknanya ajak. Cuma secara umumnya bila orang mengajar, ada dalamnya dakwah. Ajak orang betulkan semayang. Bila dia ngajar Quran, ada di dalamnya dakwah juga. Ajak orang baca dengan betul. Faham? Jadi Rasulullah ni dia ada kalanya kerah, ada kalanya lembut. Kalau siapa ngajar dia kata Rasulullah tak ada kerah, semua lembut, orang itu berdusta. Dia tak belajar hadis. Faham? Jadi tengok keperluan. Ada benda kita perlu kerah. Kalau tidak perlu, balik kepada asal, lembut sudah memadai. Faham lagi? Anak kita ada kala kita kena kerah, tak boleh lembut sama. Tidak pijak pada kita. Tapi dalam keadaan biasa kita lembut dengan anak-anak. Faham? Sebab tu Nabi Musa bila dia pergi ke Bukit Tursina, tinggal Nabi Harun yang lembut. Nabi Musa kerah. Maka kaumnya ambil kesempatan atas lembut tadi, buat anak lembu daripada Musa Samiri punya kerana. Betul tak? Dalam rumah tangga ada mak, ada ayah. Mak lembut, ayah kerah. Kalau mak saja payah, kena ada ayah. Faham lagi? Kerana mak lembut, manja dengan anak-anak. Anak main garik, dia main basikal pergi bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak macam ni awang naik garik dah naik. Budak tu dengar gitu, budak tu naik tak? Dah pusing pula ke bawah tangga. Hei, garik dah ni, naik dah. Naik tak? Jauh. Ayah, mandi! Dengan basikal-basikal mandi. Faham? Ada kalanya perlu. Faham? Jadi Nabi biasanya dia tegur dengan lembut.
Nampak? Begini. Tapi kadang-kadang kerah. Nak. Seorang laki-laki, dia pergi basuh, dia ambil wuduk, Nabi nampak depan dia. Siapa kain basuh kaki, dia pakai jiru depan, belakang tak kena air. Nabi jerkah, wailul lil aqabi minan nar, celaka dua kakimu dalam api neraka. Lembut ke kerah? Lepas tu laki-laki tu berhati tak? Tu kena tengok. Ada kala lembut, ada kala kerah. Lembut semua tak boleh gerak. Kerah semua jeng tak boleh pakai kain. Dah. Faham tak lagi? Seorang laki-laki lagi hak kerahan. Dia mari jumpa Rasulullah, dia pakai cicing. Nabi tengok cicing mah. Nabi kata, datang kamu berjumpa dengan Rasulullah, di tanganmu ada api neraka. Lembut ke kerah? Dia pun dengar Nabi marah, dicabut cicing mah, biung dia lepas. Lepas tu kalau kita lari cari ustaz lain, faham lagi? Nah, dia lepas tu kena marah di Nabi depan orang ramai. Air tak kira air dah air, pasal barang haram. Betul tak? Dia tengok tepat. Jadi kalau pendakwah tu keras semua tak betul. Tengok keadaan. Soalan seterusnya, apa bekas hukum bela binatang pergi rumah jiran dan tuan binatang buat bodoh saja? Ini dia tulis. Jadi lembu dia masuk rumah jiran, kambing masuk rumah jiran, pagar jiran, makan dengan bunga mataharinya, makan dengan pokok ladanya apa semua, dan tuan lembu buat bodoh je. Memang asal bodoh dah. Maksudnya tak cara. Jadi gini, dalam kaedah syariat, la darara wala dirara, tak boleh beri mudarat. Faham? Tak boleh. Jadi dalam hukum fiqh, bila dia makan sepohong lada sepohong tu dia baru beli di pasar tani 20 riyal sebekas dengan beg tu, maka tuan lembu wajib ganti 20 riyal. Kalau tidak ganti, hutang sampai mati, dia panggil zimmah. Dan berlaku tuan lembu tu kalau mati, tak boleh bagi saka, tak boleh. Kena bayar dulu 20 riyal, hak lembu dia makan dulu lada waktu 20 riyal. Faham? Tidak membagi saka tak sah. Sebab nak bagi saka kena selesai dua perkara. Pertama, hutang dia dengan Allah, kafarah apa semua. Yang kedua, hutang orang. Dia ada tak hutang pokok lada ni lembu dia makan? Ada. Tak boleh bagi saka. Faham tak lagi? Tu kena jaga orang bela binatang. Faham tak? Kalau tak belajar, tak ada benda. IP gol lelaki macam lembu dah. Kalau belajar tu hukum. Kawan tu dah lah 3 bulan tunggu siapa nak beli ke Myvi kereta King. Faham lagi? Siapa tu bubuh depan tak ada 5 minit, bubuh depan rumah, kambing orang belah ke bak atas. Dari parking wakot aku. Masa tuah nak naik atas atak tu, kambing tu 2 wiper cabut. Kalau bala habis atas bonet. Kira dengan koh apa wiper sutir 20, 240, ngecak semula habis 400, tuan kambing wajib bayar 400. Manakala tuan kereta kata halal, barulah tak wajib bayar. Tu hukum. Mugi duana-duana tu lah hukum. Faham tak? Standby lah kiamat bila-bila. Nak bela binatang. Kena bayar. Faham tak? Soalan seterusnya. Ni ramai mati COVID. Sembahyang jenazah ramai-ramai, berapa kira dapat? Mana aku tahu mu kira sendirilah. Kalau solat depan mayat 10 orang terus dapat 10 kira ke? Dapat. Mati COVID 10 mayat. Tadi kita kata sekali sembahyang 1 kira. Dia tedah kalau sekali sembahyang 10 orang 10 kira. Tuhan bukan kerjaan tirana dak piti. Faham lagi? Inna Allah ghadiyun 'anil 'alamin. Allah Taala kaya dari alam ni lagi. Beh pada gunung Uhud, no Everest tu. 30,000 kaki dia boleh pergi ke mu. 10 mayat, 20 COVID depan, 20 gunung. Itu yang betul. Ni dak berebut. Siapa jadi skandal semayang mayat baru ni? Tak dengar. Faham tak lagi? Cah apa 500 sejenazah. Dalam ni kurang mati kan? Tu balah. Buat mayat ajak biar mati ramai pula. Saya buat simpan emas kena zakat ke tak?
Siapa yang ada emas, bukan emas dia pakai orang puang tu, emas harta, maka kena zakat apabila cukup 2 syarat. Syarat yang pertama, sampai setahun jadi milik dia. Kalau dia baru hari ni dapat emas tu, tak kena zakat. Setahun dan ke atas. Faham tak? Yang kedua, cukup nisab. Faham? Sampai nisab. Nisab dia banyak mana? 85 gram. Siapa yang ada emas 85 gram sampai setahun, kena keluar zakat. Keluar zakat tu emas 85 gram, kena gunting emas. Boleh? Kalau mu rajin, mu gunting. Kalau tak mu gunting, keluar duit nilai yang sama. Faham tak ke? 85 gram. Dah banyak mana nak keluar? 1/40. 40 dah erti. Kalau persen, 2.5% daripada mahmu. Faham? Jadi kalau mahmu 85 gram, cukup-cukup nisab ada. Kena 2.5% berapa? 2.5%. 85 kali 2.5%. Itu baik jawab apa? 2.125. Betul ke tak? Betul? 1/40. Faham lagi? Makna kalau nilai tu mahmu tu nilai sebanyak RM20,000, nak kena keluar 1/40, 2.5%. Maknanya kalau 10,000, 250. Kalau 20,000, RM500. Faham? Saya baru nak start negeri, bayar zakat kau ni, baru start tak kena zakat. Apakah hukum memilih pemimpin? Tak kira pemimpin besar kecil, dia kena tahu apa yang dia nak buat. Dah pemimpin dia, pemimpin semayang jemaah, imam, dia reti tak mayang, dia kena reti bab semayang. Ni dia pilih imam yang tak reti bab mayang. Punah ranah lagi dah semayang. Dak hari ni lusa. Betul tak? Pemimpin negara, dia kena tahu memimpin. Faham lagi? Pemimpin pun dia lagi, pemimpin syarikat, perhotelan, dia kena tahu hukum undang-undang ilmu tentang hotel. Nah, jangan ambil orang negara kita jadi CEO hotel. Jangan ambil cikgu sekolah, punah dengan hotel-hotel lagi. Dah. Tapi kita sekarang semua orang nak jadi pemimpin. Tak, Allah pala, undilah saya. Baik, mu boleh jadi pemimpin negara? Boleh ya? Tiba-tiba tak pandai. Haram. Itulah kerosakan idza wusidal amru ila ghairi ahli. Apabila pekerjaan satu-satu amanah perkara itu diserah pada bukan ahli. Betul tak? Ini masalah kita sekarang. Jadi mana kita nasihat kepada ahli politik, mu nak jadi menteri besar, mu nak jadi wakil rakyat, jadi esko, biar mu ada ilmu. Ilmu yang paling penting ialah ilmu urus takbir negeri. Faham? Kalau bos mayang 5 waktu, mayang belaka, kita umat Islam parti mana pun, faham? Urus takbir negeri tu. Sebab kita lebar lagu mana pun dan jadi menteri besar, urus takbir tu tak pandai. Jadi neta kalang kali ya. Tu yang dia beda tak boleh nak cak bertahun-tahun. Faham lagi? Dia yang sakuk maknanya supit hitam bubuh jadi tau siapa. Urus takbir negeri tu tak ada. Tak erti. Soalan seterusnya. Bila nak boleh balik ni? MPKK pilih kasih, boleh atau tidak? Boleh. Kalau negeri ni hak tok dia. Negeri ni hak tok dia ke hak rakyat? Hak rakyat tak boleh pilih kasih. Faham lagi? Kena adil. Mana? Allah perintah suruh adil. Jangan pilih kasih. Faham? Kita jadi raja pilih kasih masuk neraka. Jadi menteri besar pilih kasih masuk neraka. Jadi Perdana Menteri pilih kasih masuk neraka. Jadi YB pilih kasih masuk neraka. Jadi Esko pilih kasih masuk neraka. Tak boleh. Faham? Bahkan anak kita sendiri tak boleh pilih kasih. Seorang laki-laki dia kata, ya Rasulullah, saya nak beri harta saya ni kepada anak perempuan saya. Dah anakmu seorang tu je. Ada lagi, tak boleh.
Anakmu juga tu. Nabi marah dia. Itu sama-sama anak. Apatah lagi kalau rakyat. Faham? Soalan seterusnya. Baby pakai pamper, lepas tu berok. Mak dukung baby, bawa tai di pakaian. Sah tak kalau bawa dalam solat? Anak dia baby kecil lagi lah. Baby ni biasanya 2 tahun ke bawah. Kalau dia kata nah dok panggil baby. Faham lagi? Jadi pakai pamper. Dalam pamper ada najis. Boleh tak dukung? Boleh kan? Dah anak orang kan? Anak beruk lagi orang dukung dia ni. Dah bawa dalam semayang, tak boleh kan? Kerana syarat sah semayang suci tak suci dari badan, pakaian dan tempat daripada najis. Faham lagi? Jadi walaupun badan mu tidak ada air kecing, tapi mu membawa budak yang ada air kecing, orang itu dipanggil orang yang suci menanggung orang yang membawa najis. Hukumnya tidak sah semayang. Anak puang kita baru mandi, baru cucur, comel datang, kita pergi pakai pamper. Kita kenal sangat anak kita ni kalau pakai pamper, dia tak kecing lagi, lambat lagi. Faham? Maka tayak awal naik duduk tariba. Tak apa kita lock situ. Pasal kita tahu tidak ada najis dalam pamper. Faham? Sekali lagi kita nak berdiri, rakaat ketiga, kita elok buh tepi, kita berdiri. Faham? Tak ada masalah. Tapi kalau kita tahu dah, memang lama dah, kita bau dah dia. Faham? Kita tahu dah anak kita ada tahi. Maka bila dia mari dekat, kita tolak. Tak batal lagi. Kita tahiyat, kita mari dekat, kita tolak. Faham lagi? Jangan tolak kuat budak-budak. Faham? Dan kalau kita tengah semayang diri, anak kita ada tahi dalam paper, dia mari sandal di kita, tak batal semayang. Dia pegang paha, tak batal lagi. Yang batal, dia peluk paha kita, dia akak kaki jadi gantung. Itu baru menanggung orang yang membawa najis. Faham tak ke? Jadi bila dia gantung, kita leras tangan dia biar itu turun. Segera dimaaf lagi kita. Sebab tu cucu Rasulullah, dia tidak ada najis walaupun laki-laki, sebab dia sunat orang Arab umur 7 hari sunat. Jadi kalau naik atas belakang Rasulullah ni takkan umur 7 hari. Biasa umur 3 tahun, 4 tahun. Bila Nabi jadi imam, Nabi sujud naik atas belakang. Dan Nabi sujud lama. Habis semayang, sahabat tak tahu. Sahabat tanya, tadi berapa lama nak sujud? Nabi kata, budak naik atas belakang. Kalau aku akak kepala Allahu Akbar, dia tak dalam puas main. Jadi lock dia main dulu, aku boleh sujud lama. Bukan sok-mok gitu jarang-jarang. Faham? Lepas dia turun, aku akak kepala Allah, baru sahabat tahu. Jadi kalau batal, takkan Nabi nak lock atas belakang. Faham lagi? Itu maksud kena faham. Kalau sahih ada najis, kita tolak surat biar dia turun bawah. Kerana budak-budak jangan marah, dia naik atas orang, jangan marah. Nak hak dia naik tu ibu bapak dia. Sebab budak tu reti dah, ibu bapak dia masa lain sibuk. Faham lagi? Masa mayang tu dia boleh mari manja. Masa lain kan sibuk, tak kenung. Tapi ada orang tak reti bahasa. Anak mari naik duduk atas riba, dia kepok pada anak. Kawan tu kecek lagi, kepok dia mana reti umur 2 tahun baru. Lain dia kata 5 mari duduk atas riba, baru kita terajar atas tekok. Soalan seterusnya sikit lagi. Di mana letak posisi isteri kepada suami? Posisi masa mana? Masa semayang. Kalau semayang di belakang, suami depan, isteri duduk belakang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Gitu. Ke posisi dia bertanya, main bola. Kita tambak tanah kita tinggi sikit pada jiran, boleh ke tak? Boleh. Dengan syarat tidak memudaratkan jiran. Dengan sebab kita tambak, habis air lupa kurung rumah dia, tak boleh. Haram. Jangan awak kejam mata gitu. Haram. Mu menanggung dosa.
Kita masuk masjid, orang baru nak start mayang jenazah, kita pun nak turut serta tapi tak tahu jenazah tu laki-laki atau perempuan. Dalam doa takbir yang ketiga nak buat gua ni. Nah, kita tak tahu laki-laki ke perempuan. Dan mu nak mayang jenazah, mu tak tahu boleh tak mayang. Kita nak semayang ni, semayang tak tahu semayang boleh nak semayang ni. Boleh tak semayang? Mu nak semayang ke nak main ni? Nak mayang dah mu tak tahu. Sebab tu kalau di Mekah, lepas semayang jemaah, ada orang tepik. As-salatu alal janazah. As-salatu alal mayyit. Kita dengar ni mayyit tu makna laki-laki seorang. Kita tahu dah ni. Takkan nak kita tengok depan. Bukan tok di Mekah. Depan kita 40,000 orang. Cukup di dalam kod speaker as-salatu 'alal mayyit. Mana salat atas satu mayat laki-laki. As-salatu 'ala mayyitah. Ditepik. Salat jenazah atas satu mayat perempuan, senang kita niat lagi. Faham? As-salatu 'ala mayyitain, dia kata. Salat atas dua mayat laki-laki, kan senang. Tapi kalau kita semayang juga boleh. Doanya kita kata Allahumma fil lim mayyiti ghafarul salla alaihi imam. Ya Allah, aku mohon kau ampunkanlah mayat yang disolatkan ke atasnya oleh imam ini. Faham? Ya Allah, ampunkanlah mayat yang telah disolatkan oleh imam ini, mana masuk laki-laki atau perempuan. Soalan seterusnya, macam mana nak berhentikan tabiat onani? Jadi ketagih dah. Kahwin tak mampu. Itu penyakit. Nabi kata, ya ma'syarasy syabab, wahai orang-orang muda, man istata' minkumul ba'ah, siapa yang mampu menyediakan nafkah, fal yatazawwaj, kahwinlah. Fa innahu aghaddu lil basar, kerana kahwin itu menutup pandanganmu, kerana sudah ada benda yang boleh dipandang di rumah. Nampak? Wa ahsanil farji, dan dia lebih baik menjadi pemelihara bagi kemaluanmu. Tapi kalau tak mampu, alaikum bisiyam, maka kamu kena berpuasa. Jadi mu tak mampu nak kahwin, berpuasa. Nah, puasa dah jadi juga kamu tidak berpuasa yang benar. Kalau kamu puasa benar kerana Allah, turun pertolongan Allah. Faham? Apa kau ambil gambar tanpa pengetahuan? Contohnya ustaz tengah mengajar. Jawabnya boleh dan tak boleh. Bila keadaan yang tidak elok dipandang, tak boleh ambil. Keadaan yang boleh orang tengok, tidak ada masalah, boleh ambil. Ada kalanya haram, keadaan orang tengah tidur pergi ambil, lepas tu pergi puh apa semua. Orang aksiden, cedera, air nampak aurat. Ni orang berebut share lah ni. Gambar orang selok kain, mayat tubik mata, cabut mata, tubik jelek. Itu semua tu haram, dosa besar belaka. Hak share semua, tanggung dosa sampai kiamat belaka tu. Kerana apa? Kerana dia mengaibkan mayat dan menyedihkan kaum keluarga dia. Muduk sebor gambar ayah dia tubik mata, cabut tekak. Faham tak lagi? Dengan darah kebang atas muka. Sampai kiamat tanggung dosa dalam Facebook, TikTok apa semua. Mayang tunggang-tunggik masuk neraka bihiri. Ada bodohnya masak. Faham tak lagi? Kalau gambar mak kita soyok kain, rebah, nampak spender, kita share ke orang. Share tak? Dah betul mak orang pun share. Faham tak? Gambar budak perang selok kain cari tungging, langgar di motosikal. Nampak dada, nampak perut. Betul tak? Bakat share dalam kasak dalam apa. Kalau gambar bini mu share tak? Selfish, penting diri. Penting diri bukan orang Islam, munafikin. Bopok Majusi, Yahudi. Saya penting diri. Sikit lagi deh. Tok Bilal sebelum iqamat dia sebut sah. Boleh ke? Sah benda pula. Sah. Penuhkan sah. Boleh
Dia bangun nak qamat, dia kata tu, penahkan saf. Boleh. Boleh. Penahkan saf. Memang suruh penah. Bab Nabi kata istawu sufufakum. Wa atadilu. Samakan saf kamu dan biar betul belaka. Maka sunat Bilal atau imam atau orang yang lain kata, rapatkan saf, penahkan saf, sama ada selepas qamat atau sebelum qamat. Yang tak perlu kata lepas mayang dah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istau sufufakum. Apabila mayang tu imam baru kata. Jadi boleh dia bangun nak qamat, rapatkan saf. Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh. Faham lagi? Boleh pahala dia. Kerana mengajak kepada kebaikan. Soalan seterusnya. Tai ayam, terjumpa telur ayam dekat rumah halaman saya. Tak tahu telur siapa. Kalau kita biar jadi punah gitu, bahan diminatan. Boleh tak kita bahan telur itu? Dia kemah-kemah tengok barang-barang bawah rumah tu jumpa telur. Tak tahu telur dia. Faham lagi? Telur ayam lah. Jangan telur bewok. Dia pun kalau lok ni punahlah telur ni, dia pun boleh makan ke tak? Dia begini. Kalau goliknya kita tahu ayam ini ada tuang dia, maka kita aturlah. Tapi kalau tak tahu tuang, kita bertanya. Bertanya tak ada orang, tanya dah lepas tanya dah. Tak ada orang ngaku ayam dia, maka boleh makan. Syarat kena tanda. Syarat kena tanda. Kita makan dalam 20 hutir. 20 hutir. Dah 2 tahun tu 20 hutir tu kita baru tahulah ayam pok mak. Ayam pok mak, pasal pok mak lalu itu dia tengok ayam, pok mak panggil ayam tu ikut balik. Tanya mak, ayam kita lah. 2 tahun hilang tu. Besar dah ayam. Faham tak lagi? Jadi kita kena bayar ke pok mak. Faham tak lagi? Dan kita tanda dah, senang dah. Senang tak? Dah kita tanda dah. Kalau tak tahu tuang siapa mati, halal dah. Tapi tiba-tiba jumpa tuang pok mak punya ayam, kita pergi jumpa pok mak esok. Pok mak nak khabar 2 tahun ni 20 hutir telur di rumah, tak tahu tak ada orang kita makan. Jadi kalau pok mak halal kita tak apalah, kalau tak halal kita nak bayar. Contoh kena kata gitu tuang dia, betul tak? Pok mak kata mu ngaku kan ayam anak dara aku 40 ya dah. 40 kena. Soalan yang seterusnya. Ni benda pula ni. Tahun 67 nenek saya dapat kebenaran pak saudara untuk buat rumah atas tanah. Tahun 90 ibu saya nak beli tanah sebut dari tuan tanah. Tapi tuan tanah tidak mau jual dan suruh duduk saja. Tiba-tiba tamu-tamu kami tahun 2012 tuan tanah telah jual tanah itu kepada anak saudaranya. Tetapi bila ibu saya nak beli semula tanah itu, tok itu beri tanah harga 4 kali ganda. Dia tidak mau jual juga dan suruh duduk saja. Sebelum tok mati dia telah tukar nama tanah pada anaknya bernama sekian-sekian. Sekarang dia tok telah mati. Anak itu datang nak minta balik tanahnya, tidak mau bayar pampasan rumah itu. Baik. Dia duduk atas tanah orang, tanah saudara lah. Kemudian tuang punya tanah sudah beri kepada anak dia. Faham lagi? Jadi bila matilah tuang tanah, datanglah anak yang dapat tanah daripada pemberian si mati, nak minta suruh pindah. Jawabnya kalau memang tanah dia itu memang kena pindah lah. Faham lagi? Dan kena alih rumah tu. Itu asal dia. Rumah tu kena alih. Dia gitu je. Kalau benda yang tak boleh alih ni rombok apa semua, barulah ganti rugi atas orang yang suruh alih. Rumah tu tak boleh alih. Faham lagi? Rumah batu nak alih ke mana? Tolak sikit pecah biar. Maka tuan tanah tu kena bayar pampasan. Kerana apa? Kerana tuan tanah asal beri kebenaran dia duduk buat rumah di situ. Faham? Bila tuan tanah yang asal yang beri kebenaran duduk, tuan tanah yang nombor 2 baru boleh dapat tanah, suruh alih, rosak rumah tu dia kena bayar. Tapi kalau boleh alih rumah kayu, kena akad. Soalan yang ketiga sebelum akhir.
Apakah hukum suami tidak beri nafkah pada isteri? Dosa besar. Wajib beri nafkah pada isteri kita 3 perkara. Tak boleh kurang pada 3. Pertama, makan minum. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Makan minum paling kurang wajib 2 kali makan, 2 kali minum, ada lauk, ada nasi, kenyang. 2 kali sehari. Faham? Kurang pada tu haram. Lebih pada tu sunat. Pakaian 2 pasang setahun, tak dikurang pada buat 2 pasang setahun. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Faham? Yang ketiga, tempat tinggal. Rumah tempat tinggal sama ada suami itu bayar sewa, atau suami beli rumah, atau suami itu sewa, suami itu ada rumah asadah. Nah, yang layak untuk diduduk oleh seorang perempuan. Kalau rumah yang tak layak, tak boleh. Contoh dinding plastik, orang lalu luar nampak dalam, tak boleh. Tak sah rumah lagu tu. Kemudian api air semua atas suami. Duduk negeri yang memang guna elektrik, kalau elektrik bayar oleh suami. Duduk di negeri yang guna pelita, api pelita bayar oleh suami. Faham lagi? Gitu. Jadi kalau suami tu tak mau bayar sengaja, faham lagi? Sedangkan isterinya tidak ada nusyus, tidak ada derhaka, maka dikira hutang. Contoh kalau 1,000 sebulan, belanja semua sekali, makan minum tempat tinggal, maka kalau 2 tahun tidak bayar, dia berhutang RM12,000. Bila mati suami itu, tak boleh bagi saka, kena keluar RM12,000 beri pada isteri dulu, barulah bagi saka. Faham tak? Isteri yang tak taat suami, maka tempatnya neraka. Suami yang tak beri nafkah pada isteri, tempatnya juga neraka. Allah itu maha adil. Faham? Soalan yang kedua sebelum akhir. Apakah majikan keluar makan dengan staf isteri orang? Dia gini, majikan tu bos, jabatlah pengarah. Bini kita ni sekretari dia. Dia keluar makan berdua boleh ke tak? Tengok atas pekerjaan. Kerja bini kita tu di pejabat ke atau tuk makan dengan dia? Kerja di pejabat. Di pejabat ialah dimaafkan syarak, jika menjaga peraturan syarak. Adapun keluar tak boleh. Tak usah ngebos jabat dengan siapa saja, tak boleh. Kerana keluar orang perempuan itu dengan garis syarak. Faham? Isterimu jadi khani, boleh buat kerja khani je. Faham? Nak duduk ngebahmu, nak sembang ngebahmu, nak buang ngebahmu, nak gurau apa, tak boleh ke? Itu bukan kerja yang dibenarkan syarak. Situ hukum Islam. Kita tak turun. Betul tak? Mu cuik aku, mu colek aku, dah sama-sama kerja. Sehari 2 lain lagi. Dah 8 bulan dah sejabat, mu tengok aku tengok mu. Nak mesra macam suami isteri. Lepas tu dia boleh tepuk punggung, boleh cokek pinggang, boleh apa. Faham? Kerana apa? Kerana sudah hilang bisa, sebab sudah biasa. Mula-mula makan lada sekali pedah. Dah hari-hari mama. So tak pedah dah lah. Jadi banyak benda yang karut dalam pekerjaan kaum perempuan bila mereka duduk di luar rumah. Jarang sangat yang dapat pemeliharaan daripada Allah. Dia jaga sungguh-sungguh. Nampak? Dah kadang suami tu nak cakap tak dang, bos panggil. Suami balik kerja konang, bini balik kopak. Suami siapa pecah baju nak nyanda baru nak cakap ya, bos telefon suruh pergi jabat. Ada hal. Kena mari. Bini kita pakai baju mandi, make up, bedok mula. Dak nak cakap itu dak dah. Bos panggil, kena pergi ya. Ke tak payah pergi? Kena pergi tak? Kena pergi tak? Bedok mula, mandi bicu mula, buah wangi mula. Bos panggil. Dah ni laki dia. Kena laki nombor 2. Betul tak? Dah. Suami tu jenis muka tak malu. Ala tastahyu, kata Sayyidina Ali, muka tak malu ke mana? Tatrukunan nisa akum bainar rijal, yang mudok-lok bini mu giduk kat orang lelaki ramai-ramai tu dia mu tak ada muka. Yang zuruna ilaihi wa yang zurna ilaiha. Nampak? Laki mu duk tengok bini, laki orang tengok bini mu duk tengok laki orang.
Jadi kat pergi marah pula orang jabat ni, faham? Kena jaga betul-betul, bukan marah kerja. Ambil panduan. Bukan suka-suka hati gitu. Soalan yang terakhir. Kenapa double standard? Masjid kena jarak, stadium, muktamar, penamaan calon boleh rapat. Tengok. Ni satu hal tak? Marah kat aku apa? Aku pula marah. Ni pelik semula. Tanya. Tak dengar. Sebelum azan. Subhanallah walhamdulillah. Sebelum azan. Tak sunat. Tapi bila kita kata apa sebab? Bila kita kata sebab nak memuji Allah, boleh pahala. Sebelum semayang tak sunat baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tapi siapa baca bismillah kerana nak sebut nama Allah, boleh pahala. Faham lagi? Situ beza. Faham? Sebelum semayang tak sunat baca kul a'udzu birabbin nas. Tapi kita baca juga supaya syaitan lari kerana kita nak semayang, boleh pahala. Sebelum azan, terus kita azan ni terus. Allahu akbar. Tapi ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, jangan panjang sangat apa dak nak azan. Nak azan pas lewat setengah jam, zikir saja. Faham? Boleh. Kita nak takbir ya Allahu akbar Allah. Terus tak sunat kata bismillah. Tiba-tiba dia kata bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allah. Kata bismillah tadi tidak sunat. Kat mana tidak sunat? Iaitu sebelum takbir. Adapun diri kata bismillah itu, sebut nama Allah, boleh pahala. Faham lagi? Jadi yang marah stadium kena tak payah jarak, penamaan calon ngundi politik tak payah jarak. Tak. Tiba-tiba masjid kena jarak. Ni arahan siapa? Yang mu marah ke ustaz tu apa? Tahu tak? Dia bukan marah ustaz, kadang-kadang nak suruh ustaz baca je. Supaya sampai pada pengetahuan orang atasan. Jadi kita sampaikanlah tak hasrat rakyat yang dalam kebengongan sekarang. Kenapa masih lagi kenakan peraturan jarak 1 meter dalam semayang, tapi bola rapat-rapat. Bukan orang masjid ni deki dengan orang bola. Faham? Orang bola tak ada deki, tapi maknanya biarlah seadil. Jikalau tengok bola benda lara boleh rapat-rapat, tak bimbang lagi Covid, maka kita yang di masjid ni macam mana? Bukan kita nak suruh rapat, kita nak dengar penerangan daripada pihak berkuasa macam mana keputusannya. Betul tak? Bukan kita nak paksa pemerintah ikut rakyat. Betul tak? Bukan kita nak besar kepala. Bukan kita nak tunjuk kita hebat. Tak. Kita nak tahu apa solusinya, apa jawapannya, bagaimana keadaan sekarang. Adakah boleh kita rapat sebab orang lain boleh rapat belah Kedah lain pada masjid, atau kita kena renggang orang lain saja boleh rapat? Jadi pihak kerajaan, menteri besar, Esko, YB bukan saja dibayar gaji untuk duduk diam, tapi dibayar gaji berpuluh-puluh ribu tu untuk menyelesaikan apa saja permasalahan yang berlaku di dalam negeri. Betul tak? Jadi kita nak dengar suara mereka. Jadi suara tu tak ada. Diam sediam-diamnya. Jadi bersuaralah. Sepatutnya bersuara. Di parlimen, berhujah, masuk dalam Dewan Negeri, keluarkan status-status dalam Facebook, internet dan sebagainya. Tak? Macam mana kita nak tahu kedudukan? Bukan kita nak ajar kerajaan supaya ikut rakyat, tidak. Betul tak? Kita nak tahu keputusan. Kalau dia kata gini, kita tak sayang orang stadium biar dia mati, tak apa, waktu dia boleh rapat.
orang yang ni kita sayang, takut kat mati, kita kasih, boleh tahan kira gitu. Tak ada keputusan. Jadi akhirnya rakyat sendiri buat rumusan. Bila rakyat buat rumusan, 10 orang 10 hukum terbit. Kau lama kau parah. Nah, dengan maki hamu dan sebagainya, jadi patut pihak pemerintah jangan diam, kerana satu kewajipan untuk memberi penerangan apa masalahnya. Kerana adakah kita berterusan sampai bila akan kena jarak, dan kenapa orang yang lain daripada semayang di masjid boleh berapat-rapat. Berilah supaya manusia masyarakat ini dapat kepahaman ataupun dapat penerangan yang dapat memberi ketenangan kepada mereka. Wallahu a'lam. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.